Selamat pagi murid-murid. Jadi hari ini merupakan minggu yang kelima kita ber-PDPR. Jadi cikgu harap semua masih lagi setia bersama cikgu ya. Jadi untuk minggu ini kita akan masuk kepada standard kandungan tajuk 1.2 iaitu pengenalan kepada nursery. Okey, sebelum tu cikgu nak ingatkan semulalah apa yang kamu telah pelajari pada minggu-minggu yang sudah, iaitu kamu telah mempelajari standard kandungan 1.1 iaitu pengenalan kepada lanskap. Jadi cikgu harap semua sudah menguasai ya. Sekurang-kurangnya kamu sudah tahu apa itu maksud lanskap. Okey, dan juga apa peluang kerjaya yang terdapat dalam lanskap. Selain itu juga kita sudah juga membincangkan tumbuhan-tumbuhan berserta dengan nama spesies dia sekali yang sesuai untuk industri lanskap ini ya. Okey, jadi tanpa buang masa lagi cikgu akan terangkan tajuk yang baru iaitu 1.2 pengenalan kepada nursery. Okey, apa itu nursery? Okey, sebenarnya nursery ini ialah tempat di mana kita menghasilkan anak benih pokok ya, sebelum ianya ditanam di tempat yang kekal ataupun ia dipasarkan. Jadi anak-anak pokok ini akan dijaga dengan rapi untuk menghasilkan pokok-pokok yang sihat. Okey, jadi ada 3 jenis nursery yang terdapat di Malaysia. Okay, yang pertama ialah nursery runcit. Okay, dari perkataan runcit itu, kamu dapat sudah mengagak kan? Okay, di mana nursery runcit ini adalah tempat menghasilkan dan memasarkan tanaman hiasan yang diusahakan secara kecil-kecilan. Okey, macam perniagaan runcit lah. Okey, sama juga nursery runcit, dia akan menghasilkan dan memasarkan secara kecil-kecilan. Nah, ini termasuklah pasu, tanah, baja, racun dan juga perosak. Okey, seterusnya kita pergi nursery borong. Okey, nursery borong ini, perkataan borong itu kamu sudah mengagak adalah dibeli dipasarkan secara kuantiti yang besar ataupun kita panggil pukal lah. Okey. Dan biasanya nursery borong ni dia akan membekalkan kepada nursery runcit dan juga kontraktor lanskap. Okey, yang ketiga adalah nursery lanskap. Okey, kebanyakan nursery lanskap ini tidak mengeluarkan tanaman hiasan sendiri ya. Okey, bekalannya diambil daripada nursery runcit tadi dan juga nursery borong. Cuma dia menyediakan perkhidmatan lah, di mana dia menyediakan pelan lanskap, menjalankan kerja-kerja pelanskapan serta penyelenggaraan kawalan lanskap. Jadi cikgu harap kamu tahu sudah ada 3 jenis perusahaan nursery di Malaysia. Okey. Dan seterusnya, kalau minggu sebelumnya kita sudah bincangkan apakah peluang kerjaya dalam industri lanskap. Jadi hari ini kita bincangkan pula apa itu peluang kerjaya dalam industri nursery. Okey, kita lihat di sini ya. Okey, yang pertama di sini kita lihat pegawai penyelidik. Okey, ini biasanya pegawai ini dia keluaran dari diploma ataupun universiti di mana dia akan diberi tugas untuk menyelidiklah tanaman-tanaman mana yang sesuai. Okey, mungkin dia menyelidik tentang penyakit terhadap anak-anak bunga yang ditanam. Okey. Seterusnya ialah pembantu hortikultur. Ini juga ada latihan-latihan diberilah sebelum kamu menjadi seorang pembantu hortikultur ini. Okey. Kemudian seterusnya pembantu pertanian. Okey, ini biasanya untuk kerja-kerja menanamlah. Okey, bagaimana kita menjaga anak pokok tersebut. Okey, kemudian seterusnya pembantu penyelenggaraan lanskap. Okey, di mana tempat nursery itu sendiri
kita kena ada susun atur yang sesuai. Jadi perlu adanya pembantu penyelenggara lanskap. Okey, kemudian perlu ada penyelia nursery ataupun supervisor ya. Okey, supaya dia akan mengarahkan anak-anak pekerja-pekerja di bawahan dia untuk memastikan mereka bekerja mengikut apa yang ditentukan apa yang diperlukan oleh nursery tersebutlah. Okey, kemudian kita ada pembantu, ada di sini sudah pembantu pertanian kan? Okey, tak perlu disebutkan lagi. Yang ini pembantu arboris. Okey, kamu boleh buat Google apakah pembantu arboris ini ya. Sebenarnya ini pun agak tidak berapa dikenali pekerjaan ini. Okey, seterusnya usahawan nursery. Ini maksudnya awak memasarkan anak-anak pokok tersebut. Jadi kalau berjaya memasarkan di mana-mana, jadi kamu juga layak digelar sebagai usahawan lah. Okey, dan seterusnya pembantu tapak semayan. Okey, dekat tapak semayan tu mungkin dia ni khas bekerja untuk menjaga tapak tersebut. Manakala mungkin supervisor ni dia keseluruhannya lah. Jadi itu adalah pelbagai peluang kerjaya dalam industri ini ya. Okey, kita pergi kepada 1.2.4 iaitu agensi yang terlibat dalam industri nursery. Kalau sebelum ini pun lanskap pun juga ada agensi yang terlibat ya. Okey, jadi kita lihat untuk industri nursery sama juga Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan ataupun FAMA turut berfungsi meningkatkan pendapatan pengeluar dengan memastikan produk-produk pertanian dan industri asas tani itu diperoleh pada harga yang mampu dibayar pengguna. Okey, so sangat bergunalah agensi ini ya. Okey, kemudian sama juga dengan lanskap, industri nursery juga adalah agensi yang akan membantu juga ialah jabatan yang terlibat adalah Jabatan Pertanian. Okey, di mana Jabatan Pertanian ni dia berfungsi memajukan semua tanaman ekonomi dan juga melaksanakan program pengembangan bagi memajukan sektor pekebun kecil. Okey, seterusnya ialah Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia, MARDI. Sama juga dia berfungsi memberi perkhidmatan dalam industri makanan dan juga pertanian dan menyediakan pelbagai jenis latihan. Okey, jadi siapa yang baru bermula berjinak untuk industri nursery ni tak perlu risau sebab MARDI ada menyediakan latihan. Okey. Okey, kemudian seterusnya kita lihat Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Persekutuan iaitu dikenali sebagai FELCRA. Yang ini agensi ini berfungsi mempergiatkan projek-projek pemulihan dan juga penyatuan ya, termasuk penanaman semula. Kemudian yang seterusnya ialah FELDA. Ini dia memodernkan dan memajukan sektor pertanian khusus di kawasan FELDA. Okey, yang seterusnya ialah RISDA, berkaitan dengan getah. Okey, sekiranya ada nursery yang menyediakan anak-anak benih untuk pokok getah ya. Mereka ni akan membantu jugalah. Okey, seterusnya ialah Lembaga Lada Malaysia. Ini berkaitan dengan penanaman lada. Anak-anak lada juga kita boleh dapatkan bantuan daripada agensi ini. Kemudian Lembaga Getah Malaysia, LJM, GM. Yang ini juga berfungsi membantu pembangunan dan pemodenan industri getah. Ini termasuklah penanaman hingga penghasilan produk dia. Okey. Dan seterusnya MPOB, Lembaga Minyak Sawit Malaysia. Ini pun berkaitan dengan nursery bahagian mengeluarkan anak benih kelapa sawit. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada struktur utama yang perlu ada dalam nursery itu. Okey. Jadi yang pertama, sesebuah nursery itu mesti ada rumah tumbuhan. Okey, seperti dalam gambar ini adalah salah satu contohlah. Okey, di mana rumah ini tempatnya untuk kamu
menempatkan tumbuh-tumbuhan ya supaya tidak terdedah kepada cahaya matahari. Biasanya dia akan gunakan bahan-bahan yang tahanlah seperti kayu dan juga besi. Okey, yang kedua, mesti ada store. Okey, store ini tempat menyimpan untuk penerimaan, perekodan, penyimpanan, penyelenggaraan, pengendalian dan juga pengeluaran stok. Okey, jadi taklah bersepah kan kalau tak ada store, agak sukar juga nak menyimpan barang. Okey, jadi dia biasanya ada store peralatan. Okey, biasanya untuk simpan alatan, rak, amari, okey, menyimpan alatan tangan dan mesin. Manakala dia ada juga store bahan kimia yang ini tak boleh bercampur sebab dalam store bahan kimia ni dia mesti berkunci. Okey, untuk menyimpan baja, racun dan juga bahan pencuci. Okey, yang ketiga mesti ada tempat pengerasan. Okey, pengerasan ni maksudnya ada ruang terbuka untuk proses pendedahan anak pokok kepada cahaya matahari. Okey, supaya anak pokok ini dia akan menyesuaikan diri ya dengan persekitaran yang baharu. Jadi bila dia dah semakin membesar, jadi dia perlu menyesuaikan dirilah. Okey. Kemudian yang keempat, mesti ada pejabat ataupun tempat jualan. Okey, sebab biasanya pejabat ni tempat kamu membuat urusan, jual belilah. Okey, dan juga kena pejabat ni mesti di tempat yang strategik ya. Ataupun dia mesti berhampiran dengan jalan utama supaya mudah pengurusan dilakukan di situ. Okey, dan selalunya dekat pejabat ni dia akan dijadikan ruang jualan jugalah dan juga pameran. Okey, supaya pembeli-pembeli boleh dapat melihat dulu sebelum dia akan memilih tumbuhan-tumbuhan yang dia mahu lah. Okey, yang kelima mesti struktur yang mesti ada iaitu sumber air dan juga sistem penyiraman. Okey, penggunaan kolam tadahan daripada sumber air hujan adalah lebih baik kerana kawalan terhadap kualiti air hujan lebih mudah. Jadi kalau boleh buat kolam yang menadah air hujan ya. Dan air bawah tanah juga boleh juga digunakan. Okey, sekiranya sumber kolam berkurangan. Okey, yang keenam, dalam nursery itu mesti ada tempat pembiakan. Okey, ruang untuk menjalankan proses pembiakan ini ditempatkan buat sementara sebagai anak-anak benih tu sebelum dia dibuat pengerasan. Tadi kita sebutkan pengerasan tadi. Okey, dan biasanya berbumbung jaring hitam dengan 80% naungan. Tempat yang dilengkapi sistem renjisan air ke kabus secara automatik ataupun manual. Okey, maksudnya dia disiramlah secara automatik ataupun secara manual. Okey, yang ketujuh adalah tempat penyediaan medium dan juga pemassuan. Okey, jadi kalau boleh tempat penyediaan ini mesti bangunan yang berbumbung ya. Okey, supaya kerja penyediaan medium dan juga aktiviti pemassuan boleh dilakukan. Dan tempat ini juga perlu mempunyai ruang untuk menyimpan bahan medium seperti tanah, bahan organik dan juga pasir. Jadi itulah tujuh struktur asas yang mesti ada dalam sesebuah nursery. Jadi sampai di sini sahaja PDPR kita pada hari ini. Semoga pelajar semua dapat mempelajari sesuatu pada hari ini. Okey, sila jawab latihan yang cikgu bagikan selepas ini. Okey, jumpa lagi.